Welcome back guys to my channel. Thanks sebab korang datang ke channel aku dan view konten-konten aku. Okay, hari ni hari pertama aku shoot segmen baru, iaitu segmen Apa Cerita. Dalam segmen ni aku akan banyak membentangkan hal-hal isu semasa, topik-topik yang hangat diperkatakan dalam negara kita. Seperti yang korang nampak dekat intro tadi kan, ada seorang anggota polis telah mengunjungi rumah seorang ibu ni. Ibu ni semalam ditangkap di sekitar Petaling Jaya disebabkan dia mencuri makanan dan plaster cool fever. Plaster cool fever tu korang sendiri pun tahu, plaster cool fever tu untuk kegunaan bila seseorang itu demam kan. So ibu ni anak dia demam. Cerita dia macam ni, dekat Petaling Jaya ada satu rumah flat ni, tinggal seorang ibu dan anak-anaknya. Anaknya demam, so ibu dia ni tak ada duit. Dia pergi ke salah sebuah pasar raya yang berdekatan dengan rumah dia dan dia curi cool fever untuk diberikan kepada anaknya. Dia curi cool fever, makanan dan kek. Seperti yang aku baca dekat Harian Metro ni, dia sangat terdesak sehingga sanggup mencuri makanan dan plaster untuk kebah demam bagi mengubati demam anaknya. Itu kesusahan hidup seorang wanita sanggup mencuri di pasar raya di Petaling Jaya. Okay. Aku tersentuh hati bila dengar berita-berita macam ni di time pandemik seperti yang melanda di negara kita dan satu dunia, sehingga kan orang kita ni sangat sampai dia tahap dia susah dia sampai dia orang sanggup mencuri. Aku tak salahkan makcik ni. Dia sebenarnya dia membuat satu kesalahan lah kan, tapi kau bayangkan pengorbanan seorang ibu tu, dia sanggup pergi ke pasar raya dan mencuri untuk anak dia. Cool fever, berapa ringgit je benda tu. Sejurus selepas kejadian, pihak pasar raya ni dapat menangkap ibu ni. Dia dapat tangkap ibu ni dan dia menghubungi pihak polis. Tapi macam mana pun, yang aku respect lah ketua polis OCPD daerah Petaling Jaya ni, nama dia Nik Izani Muhammad Faizal. Dia ni sangat polite. Polis dapat laporan macam ni, kebiasaannya lah polis akan buat tindakan untuk menangkap dan menyumbat pesalah ni ke lokal. Besok tu pergi ke mahkamah untuk ambil remand. Selepas remand dah 7 hari, dia buat siasatan. Selepas tu bawa ke mahkamah sekali lagi untuk didakwa. Selepas didakwa, kalau dia tak mengaku, dia minta dibicarakan, dia diremand sekali lagi sampai perbicaraan kes dia ni selesai. Itu memang prosiding penangkapan lah, prosiding pendakwaan lah sehingga sampai ke jatuh hukum. Tapi kes ni menarik perhatian aku sebab OCPD ni, sebab dia sebagai ketua polis daerah Petaling Jaya, dia tak buat macam tu. Dia tak suruh anggota dia tangkap ibu ni, sumbat ke lokap. Sebaliknya, dia sendiri turun padang, pergi ke rumah ibu tu, dia keluar duit dia shopping barang-barang yang ibu tu try curi sebelum tu untuk diserahkan kepada ibu tu. Punya baik OCPD ni. Nampak tak? Kalau korang nak tahu macam mana keadaan situasi yang terjadi selepas kejadian tu, jom kita tengok video ni. Ada netizen yang tengah follow FB Petaling Jaya, semalam saya terima laporan mengatakan ada seorang wanita ditahan kerana dikatakan mencuri kek, mencuri
full fever, tanpa plaster langsung untuk anak ni sakit, untuk budak-budak ni sakit, tanpa demam. Jadi saya pun biasa panggil untuk pergi berjumpa dengan wanita ni. Saya percaya dia ada masalah, saya tidak buat budak-budak. Dan kalau lapar, kita boleh tahan. Kalau anak-anak kita lapar, itu perkara. Jadi saya akan sampaikan sedikit bantuan. Beras ni letak pack dari Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita ada berilah apa yang full fever untuk anak kuat. Seperti yang korang tengok, saya sendiri pergi ke rumah ibu ni untuk memberi dan menyerahkan sumbangan daripada poket dia sendiri dan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat berupa beras dan keperluan-keperluan basic lah. See guys, kita rasa diri kita ni susah, tapi sebenarnya ada orang lagi susah daripada kita. Bayangkan cool fever, koyok. Kalau bahasa pasar dia, orang dulu panggil koyok je. Koyok yang berapa ringgit je, 2-3 ringgit tak silap aku. Dia tak ada duit, anak dia dah sakit, demam, dah panas, dia risau, dia susah hati. Besar pengorbanan ibu ni. Dia tahu, dia mesti tahu. Dia pergi mencuri, takkan dia tak fikir akibat dia kalau dia tertangkap kan. Dia mesti tahu, tapi dia tak boleh buat apa, dia terdesak. Macam ni lah keadaan orang terdesak sekarang ni. Ini apa yang kita tengok dekat dalam social media, yang kita tak nampak belakang-belakang kita. So aku harap kalau korang terjumpa sesiapa ataupun korang kenal jiran-jiran tetangga korang ke, ataupun sesiapa sajalah yang susah kan, aku seru korang, aku merayu kat korang, korang tolong lah. Tak dapat banyak, dapat tolong sikit pun tak apa. Sedih aku tengok. Bila aku tengok macam ni, aku teringat mak aku kan. Mak aku, keadaan mak aku jauh daripada mata aku. Makan ke tidak dia kan. Tapi alhamdulillah lah, selagi aku bernafas ni, aku akan pastikan semuanya cukup untuk dia. Tapi bila situasi macam ni terjadi pada ibu-ibu, ibu ni dia umur baru berapa, tak silap aku baru 30 tahun, tak silap apa yang aku baca dekat apa yang aku baca dekat Harian Metro ni, ibu ni baru berusia 30 tahun, dalam lingkungan umur 30-an. Yes, to be exact kan. Muda lagi ibu ni. Dia ada suami, tapi suami dia tak boleh bekerja disebabkan dibuang kerja akibat pandemik. So macam mana yang apa aku cakap dekat video aku yang sebelum ni, PKP apa nak buat kan, ramai yang terjejas. So kita ni, tugas kita bukan nak tunjuk hero ataupun apalah sebenarnya. Tugas kita sebagai masyarakat kan, sebagai orang Melayu, Islam, Muslim, lebih-lebih lagi kalau kita tengok saudara-saudara kita bila dalam keadaan macam tu, kita bantu dia. Tak luar pun setakat kalau kita bagi RM50, RM100 untuk dia survive, tak luar pun duit kita, tak miskin lah. Sebaliknya kita dapat pahala lagi daripada apa yang kita buat. Aku suruh korang tolong bantu sesiapa yang korang rasa korang mampu, ataupun kalau korang rasa korang perlu bantuan ke apa-apa, korang beritahu aku. Aku mungkin cuba tolong sedaya mana mampu yang aku tolong. Aku bukanlah kaya, tapi aku cubalah setakat korang nak beli beras ke, tak cukup gula ke, pampers anak kat rumah tak cukup ke, DM je aku. Aku akan cuba tolong. So, itu saja guys. Aku harap video kali ni dapat memberi tauladan kepada kita dan dapat memberi pengajaran kepada kita betapa pentingnya tanggungjawab kita kepada masyarakat, kepada orang sekeliling kita ni. Tak kisah macam mana moden kita hidup,
kita circle kita siapa, tapi kita kena pandang di luar circle kita. Mungkin circle-circle kita orang yang stabil, ada kerja, ada pendapatan, saudara mara kita kan, adik-beradik kita, tu circle-circle kita lah tu. So kita nampak, oh dia orang okey, dia orang baik-baik je dan okey. Tak, bukan macam tu. Pada aku, kadang-kadang aku nampak anjing tepi jalan pun aku tolong. Nampak kucing mengiau-ngiau datang aku tengah makan dekat kedai makan, mengiau-ngiau pun aku tolong. So itu tanggungjawab kita sebagai sesama makhluk Allah. Dan macam tu juga kita dengan masyarakat, lagi-lagi dengan manusia, sesama manusia kan. Jangan fikir dia bangsa apa, dia Cina ke, dia India ke, apa kepercayaan dia, apa agama dia, tak jangan pandang benda tu semua. Kita tolong. Aku kalau benda ni jadi pada diri aku, wallahualam, aku tak tahu nak cakap macam mana lah. So itu saja konten aku pada kali ni. Dan ini segmen baru Apa Cerita. Aku harap korang sokong aku. Siapa yang belum subscribe, tekan subscribe kat sini. Dah subscribe, tekan button loceng kat sini. Teruskan sokong aku. Tolong share video ni. Kalau video ni bermanfaat, tekan like supaya video ni reach kepada audiens-audiens yang bersesuaian. Thank you guys. Assalamualaikum and ciao.